Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ini dapat kita sambung pengajian kita majlis ilmu Majmu' Salasil Rasail yang telah tangguh lebih sebulan. Alhamdulillah dapat sambung pada pagi ini, yang mana kita berhenti dekat perbicaraan wahdaniyah, tapi tak habis lagi. Lama kita berhenti wahdaniyah tu. Maksudnya separuh sebulan lepas, 2 bulan lepas, separuh hari ni akan kita ulang sikit berkaitan dengan wahdaniyah. Sebab lama sangat. Kita baru muqaddimah berkaitan dengan wahdaniyah. Dalam kitab kita agak ringkas berbicara tentang wahdaniyah. Tapi wahdaniyah ni sebenarnya adalah sifat yang terakhir pada sifat salbiyah. Sifat terakhir daripada sifat salbiyah. Nama sifat tu sifat salbiyah. InsyaAllah kita akan terangkan sekejap lagi apa beza sifat salbiyah dengan sifat ma'ani. Kita masuk perbicaraan wahdaniyah, kita sambung dulu buat ni. Kita sambung dulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wahdaniyah 1, 2, 3, 4, yang ke-5, yang ke-6. Sifat yang ke-6 daripada 20 sifat wahdaniyah. Artinya esa. Wahdaniyah ni artinya esa. Esa ni tunggal, boleh juga kata satu. Lawannya 2. Nak tahu maksud satu lebih yakin, hendaklah kita tengok lawan dia. Nak faham berkaitan dengan kaya, apa maksud kaya? Orang kaya. Nak faham dah orang kaya ni macam mana. Tapi nak fahamkan lagi, tengok orang miskin. Kaya tu yang tak miskin lah. Yang tak miskin kan. Bila tak miskin tengok, macam ni miskin. Kaya dah faham dah. Dengan kita faham tak miskin, lebih faham kita tentang kaya. Tengok lawan dia. Nak faham tinggi dah faham dah. Nak faham lagi pasal tinggi, kita fahamkan pendek. Lawan tinggi tu, lebih faham lah kita tinggi. Sebab tu dalam kitab kita artinya esa. Satu boleh juga, tunggal boleh juga. Benar, kemudian lawannya 2. Sekurang lawannya 2. Buat apa nak 2? Allah bukan 2, Allah esa 1. Kenapa nak bagi tahu lawannya 2? Lawan 1 tu 2. Kita nak belajar, kita nak faham tentang tinggi. Kenapa kita kena faham juga tentang pendek? Kita nak faham tentang tinggi kerana kita faham dah tentang tinggi. Nak faham lagi, kena faham lawan dia. Nak faham cerdik tu macam mana? Cerdik tu macam ni, orang tu soal apa semua boleh jawab. Itu cerdik. Mantap tak pemahaman dia tentang cerdik?
Tak mantap lagi. Macam mana nak mantapkan lagi? Tengok bodoh. Belajar, oh ni terti, bodoh, jahil, gini. Faham dah, ni jahil. Maka kita fahamlah cerdik tadi. Lebih faham. Dah faham dah, lebih faham. Kerana tu, kalau kita tengok, wujud ertinya ada yang pertama. Kemudian, lawannya tiada. Kenapa nak kita belajar tentang tiada? Kerana kita nak kata Allah itu ada. Belajar tentang ada dah lah. Belajar tentang keberadaan Allah syukurlah. Kenapa nak belajar pula Allah itu mustahil tiada? Tak mungkin tak ada. Kalau tak ada gini. Buat apa kita nak kata Allah ada kan? Tak payahlah cerita Allah. Kalau Allah tak ada tu macam mana? Tak perlu. Untuk mantapkan pemahaman adanya Allah, mesti faham tak ada Allah. Mustahil Allah tak ada. Macam tu. Macam tu juga sedia. Macam tu juga kekal. Macam tu lah. Allah itu kekal. Belajar tentang Allah itu kekal, baqa' dah lah. Tapi ada juga lawannya fana, lawannya binasa. Allah tak binasa. Buat apa nak belajar tentang kebinasaan? Kena belajar. Kalau Allah tu binasa gini, maka mustahil Allah binasa. Dah faham tak Allah itu kekal? Faham Allah kekal apa? Bincang pasal binasa untuk fahamkan lagi. Macam tu juga Allah itu esa, tunggal, satu. Lawannya dua. Dua tu mustahil. Sebab tu dia kata mustahil dua. Kenapa nak belajar Allah tu mustahil dua? Kalau Allah tu ada dua atau Tuhan tu ada dua, macam mana? Macam ni akan dibahas nanti. Macam ni, maka tak mungkin Allah dua. Sekarang faham dah? Apa yang faham? Allah satu. Belajar tentang Allah itu dua, kemungkinan ataupun kita cuba takdirkan Allah itu dua, tiga, empat, ataupun Tuhan itu dua, tiga, empat, kemudian mustahil. Jadi yang kita nak faham, Allah satu, esa. Kita belajar tentang kemustahilan tu. Jadi kerana itulah, untuk faham betul-betul, bukan kena belajar apa yang kita nak tahu je. Kita kena belajar lawan dia. Nak belajar manusia ni macam mana? Manusia ni dia badannya begini. Nak faham lagi, belajar asal binatang. Jadi binatang dengan manusia, inilah perbezaannya. Bila dapat perbezaan, barulah dapat mantap faham tentang yang kita nak belajar. Jadi esa artinya satu, setengah kitab tak bagi sebut satu. Dia sebut tunggal. Tapi untuk kita faham satu lah. Kita kata tak boleh, dia tunggal. Esa ataupun tunggal. Kalau tunggal, dia tak ada lawan. Dia satu je. Tapi kalau satu, lawannya dua. Tunggal tu dia tak ada, dia tunggal. Dia tak ada lawan. Tapi sebenarnya itu sekadar bahasa. Kita boleh faham satu pun tak ada masalah. Mustahil dua. Okay, kita baca sekejap. Wajib esa. Mesti Allah itu esa, tunggal, satu. Okay. Bermula dalil esanya Allah. Baharu alam ini. Banyak kali dah sebut dah. Daripada sifat yang pertama, yang ni sifat yang keenam, duduk alasan ataupun dalilnya itulah. Apa dia? Baharu alam ini, baharu alam ini. Baharu alam ini, bahasa lain, alam ini dah ada. Alam ini terjadi. Jadinya alam ini. Itu baharu alam ini. Habis itu Allah tu wujud. Baca balik, Allah itu wujud. Dalilnya baharu alam ini ataupun alam ni ada. Kidam, dalilnya alam ni ada. Baqa', dalil Allah itu baqa', alam ni ada. Kan kita dah bahas banyak kali. Mukhalafah, dalil mukhalafah, ada alam ni. Sama je. Semua sama. Mukhalafah, qiyamu ta'ala bi nafsih, dalilnya berdiri Allah dengan sendirinya. Dalilnya ada alam ni. Wahdani, Allah itu esa. Dalilnya ada alam ini. Bukan ni je, semua sifat-sifat tadi tu kita akan belajar. Semua satu dalil, iaitu baharu alam ini ataupun alam ni ada. Alam ini telah terjadi, telah dicipta. Itu baharu alam ini. Kita akan masuk bab dalil tu nanti. Baca dulu. Kerana jika tiada esa ia, kalau Allah itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ataupun jika Tuhan itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke atas, tak esa lah, tak tunggal, tak satu. Niscaya ia tidak dapat. Niscaya tiada dapat. Niscaya tiada dapat orang akan suatu daripada alam ini. Dia bahasa begitu. Niscaya tiada dapat orang akan suatu daripada alam ini. Niscaya tiada dapat orang. Niscaya kalau Allah tu 2, 3, alam ni tak ada. Bukan alam ni tak ada, apa sahaja tak ada. Bumi tak ada, semua tak ada. Kalau Allah itu bukan satu, iaitu 2, 3, 4, alam ni tak ada. Ini yang kena nazar sikit, kena bincang sikit nak faham. Kalau Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu, Allah itu satu, sebab buktinya adanya alam ni. Kalau Tuhan ada dua,
Alam ni tak ada. Tak mungkin alam ada. Kat mana kita nak kaitkan? Kalau Tuhan ada 3, tak mungkin alam ada, dia kata. Itu maksud tiada dapat orang akan suatu daripada alam ini. Apa sahaja. Kita ambil salah satunya pasir. Kalau Allah itu, kenapa ada, macam mana boleh adanya pasir tu? Kerana Allah cipta kan. Habis kalau Tuhan tu ada 2, mesti pasir tak ada. Sebab pasir tu alam lah juga. Saya cuma kecilkan bahasa. Dalam kitab itu tulis alam, saya kecilkan pasir. Kalau Tuhan ada 3, pasir mesti tak ada. Macam mana kita nak faham? Sedangkan kalau Tuhan 10 sekalipun, pakat-pakat lah jadikan pasir tu. Boleh je ada. Tidak, dia kata. Kalau Tuhan 2 je, pasir tak ada. Tuhan 2 je, pokok takkan ada. Kenapa pula kalau Tuhan 1, pokok ada, Tuhan tu yang buat? Kalau Tuhan 2 sekalipun, pakat-pakat lah buat pokok. Boleh kan? Tak boleh, dia kata. Sudah. Tak mungkin pokok akan ada kalau Tuhan ada 2. Macam mana pula? Tu yang nak bincang. Itu kena fikir sikit. Saya baca dulu, jadi kita bahas. Kerana dia bagi alasannya. Kerana lazim lemahnya pada ketika itu. Kalaulah Tuhan ada 2, Tuhan tu lemah. Kalau kita boleh kata je Allah ada 2, boleh kita kata gitu. Maksud Allah ada 2, Tuhan ada 2 lah. Allah 1, Allah 2. Jika Allah ada 2, Tuhan ada 2, maknanya Tuhan tu lemah. Bila lemah, tak boleh buat pasir, tak boleh buat pokok. Tak payah cerita manusia yang hebat ni, cerita pasir je dulu. Tak boleh buat udara, tak boleh buat semua. Tak boleh buat daun. Kalau Allah ada 2 atau Tuhan ada 2, tak boleh buat. Sebab lemah. Lemah ke? Sama-sama kuat, okey apa? Boleh buat. Dua-dua Tuhan ni sama kuat. Buat je lah. Boleh kan? Tak boleh. Macam mana pula? Jadi kita akan bahas tu. Ataupun kalau katalah Tuhan ada 2, satu kuat, satu lemah. Boleh jadi. Satu kuat, satu lemah. Jadi yang buat alam, buat apa ni semua, yang kuat tu lah Tuhan yang kuat. Tapi Tuhan ada 2 juga. Boleh juga kan? Masuk akal? Tak boleh? Tak masuk akal pula dah. Sebab tu alasan dia gitu. Kenapa? Jadi kita akan bahas. Saya bagi persoalan dulu, sekejap lagi jawab. Jadinya dia kata kat sini, jika Allah itu bukan Esa, bila bukan Esa 2, 3, 4 lah Tuhan itu, maka takkan boleh jadi alam, takkan boleh jadi apa-apa. Takkan boleh jadi apa-apa. Kerana kalau Tuhan tu ada 2 je, maka kedua-dua Tuhan itu lemah. Bukan satu kuat, satu lemah. Kalau kita ada 2, maka salah satu mesti kuat. Lawan-lawan ni kalah. Maknanya yang seorang tu kuat, seorang tu lemah. Boleh jadi juga lawan-lawan dua-dua tak kalah. Maknanya dua-dua kuat. Lawan-lawan lepas habis lawan je, dua-dua tumbang, dua-dua lemah, kan? Itu kalau kita. Tapi kalau Tuhan, dia kata kat sini, kalau ada 2 je, dua-dua lemah. Tak mungkin satu kuat, satu lemah. Kenapa pula? Boleh aja satu kuat, satu lemah. Tuhan ni lawan dengan Tuhan ni, maka Tuhan dia lemah, Tuhan kuat. Boleh aja. Tak boleh, dia kata. Macam mana tu? Tu persoalan-persoalan ni kita akan jawab nanti. Pada ketika itu, yakni esa zatnya, esa sifat-sifatnya dan esa segala perbuatannya. Bermula hakikat esanya itu barang yang tiada diterima suku-suku. Yang ni baru kita nak masuk dulu. Persoalan tadi biar gantung dulu, sekejap lagi jawab insya-Allah. Bermula hakikat esanya itu, keesaan Allah tu macam mana? Tunggal Allah satu-satu tu macam mana? Barang yang tiada diterima suku-suku dan tiada menerima bahagi. Yang ni baru kita akan masuk detail sikit dan kita jawab persoalan tadi. Jadi apa maksud Allah tu tunggal? Satu, tunggal, esa, apa maksudnya? Maksudnya yang tiada menerima suku-suku dan tiada menerima bahagi. Maksudnya bila kita kata Allah itu esa, tunggal, satu, maka Allah itu tidak 2. Atau bahasa lain, Allah itu tidak ada taulan. Boleh juga kita kata tak ada taulan. Ataupun tak mungkin Tuhan itu ada 2. Esa tu maksud bukan 2 macam ni. Allah kan 2 kan? Tuhan kan 2. Okey, bila 2 tak mungkin gitu. Satu aja. Allah itu esa. Jadi itu maksud dia, Allah itu esa, tiada menerima suku-suku dan tiada menerima bahagi. Iaitu ada 2 maksud. Yang pertama, tak mungkin Allah itu, Tuhan itu 2. Mana? Ini Tuhan satu, ini Tuhan satu, 2. Itu memang kita faham lah. Kita selalu faham yang itu. Tak ada masalah. Jadi
kalau bahasa kitabnya gini, maksud Esa tu tidak ada dua zat yang berasingan. Tu bahasa kita lah, payah sikit nak faham. Maksud Esa tu, Tuhan Esa adalah Tuhan, bukan dua zat yang berasingan, dua diri yang berasingan. Ini Tuhan, ini Tuhan, maka dua mustahil. Sebab Allah itu atau Tuhan itu Esa satu. Itu memang kita faham kan? Kita faham, mudah faham. Ada Tuhan, dan macam Tuhan tadi tu ada satu lagi, mustahil. Yang mana dua-dua ni berasingan, lain-lain, mustahil. Okay. Satu lagi, sebelum tu dia dipanggil wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Wahid ni satu. Apa maksud wahid? Allah itu tunggal, tak ada yang satu lagi macam Allah. Itu maksud wahid. Satulah. Itu memang kita faham kan? Okey. Ada satu lagi yang masalah sikit untuk kita faham, kita tak faham. Dia panggil ahad. Dia bukan wahid, ahad. Nak kira ahad pun satu juga bahasa Melayu. Kat situ yang kita boleh jadi. Kita ingat ahad dengan wahid ni sama. Sedangkan ahad dengan wahid ni berbeza. Wahid, macam mana wahid? Wahid satu, ahad pun satu bahasa Melayu je. Tapi apa perbezaan wahid dengan ahad? Wahid yang tadi tu lah. Satu, tak ada satu lagi macam tu. Macam tu juga, satu lagi. Ada cawan. Ada dua cawan. Yang mana cawan yang kedua tu sama. Itu baru ada dua. Jadi kalau wahid, satu cawan. Kalau cawan lah. Maka maksud Allah itu wahid, Esa juga. Esa adalah tak mungkin ada Tuhan macam Allah tu satu lagi. Itu simple. Ahad macam ni. Ahad yang kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Esa juga. Wa ilahukum ilahu wahid. Wahid satu juga kan? Apa bezanya? Ada beza. Ada beza. Bezanya kul huwallahu ahad. Ahad. Bahasa Melayu satu juga, Esa juga, tunggal juga. Bezanya ahad adalah, maksud ahad adalah yang ini, iaitu tiada terima suku-suku dan tiada menerima bahagi. Maksud ahad ni macam ni, memang kita pun satu. Kita pun ahad. Setiap orang satu kan? Satu ahad. Tapi ahadnya kita, satunya kita ni bersuku-suku. Satu kita ni gabungan daripada kepala, tangan, kaki, mata, telinga. Tu satu kita. Tapi kita satu. Tapi gabungan daripada yang tadi. Kalau kita nak kira kita ambil ciri makhluk. Kita ni satu ataupun seorang. Samalah satu ke seorang. Tapi satu kita gabungan daripada rambut, semualah, muka, kepala, hidung, mata, telinga, leher, badan, apa semua, kaki, semua, jari-jari, semua tu baru satu kita. Jadi ahad-ahad ni, boleh tak kita kata Allah satu macam kita? Kalau kita ambil wahid, boleh kalau wahid. Sebab kita ni wahid, kita ni satu. Dan tak ada macam kita. Mana ada macam kita? Ada tak macam kita ni kita? Tak ada, kita seorang je. Kalau ada pun nak sama tapi tak sama. Kita seorang je. Tapi walaupun kita seorang, satu, tapi kita tidak ahad. Sebab kita berjuzuk-juzuk, gabungan daripada kepala, tangan, apa semua. Kita tidak ahad, kita wahid, boleh kita kata gitu. Kita ni pun satu, tapi kita tidak ahad. Sebab kita satu, kita gabungan daripada macam-macam. Sebab tu dia kata tu, tidak terima suku-suku dan tidak menerima bahagi. Tidak terima suku-suku tu maksudnya Allah tidak terima suku-suku. Makhluk kita memanglah kita suku-suku. Kita bersuku-suku kan. Ni suku lain, ni lain, ni lain. Kita separuh, kita tak panggil kita tu satu. Kita ni, maksud kita ni daripada pinggang ke bawah. Kita tak panggil satu. Kita tak panggil kita tu. Tak cukup. Sebab kita menerima suku. Kita suku-suku. Jadi kita tak komplit kalau daripada pinggang ke bawah. Jadi Allah tidak terima suku. Dia bukan gitu. Sebab itulah bila kita faham ni, kita taklah menganggotakan Allah macam itulah. Kita taklah. Allah ada kepala, ada mata, ada tangan, ada kaki. Sebab Allah itu ahad. Bukan wahid. Allah itu wahid satu dah. Dan Allah itu wahid dan ahad. Kalau Allah itu wahid saja, boleh jadi ada Allah yang sama macam yang pertama. Sebab wahid adalah satu macam tu. Satu. Ahad adalah tidak kalau boleh kita kata, ahad adalah
jawapannya adalah surah Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, esa, tunggalan. Jawapannya kat mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jawapan dia kan lam yalid wa lam yulad. Itu jawapannya. Apa maksud ahad? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ada satu kita manusia kemudian beranak, daripada dia keluar satu. Daripada dia keluar tu masuk beranak kan? Daripada dia keluar satu beranak. Dan walam yulad, tidak diperanakkan. Daripada satu keluar ada, itu dipanggil diperanakkan. Dia dilahirkan daripada sesuatu itu. Itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita faham Qul huwallahu ahad, katalah Allah itu esa, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, terus terbayang orang perempuan beranak. Dan tidak diperanakkan, terus terbayang anak yang keluar. Itu dia maksud diperanakkan. Anak tu keluar daripada ibu. Maksud itu diperanakkan. Anak tu kalau tengok ibu tu dia panggil beranak. Jadi Qul huwallahu ahad bincang pasal Allah itu tidak beranak macam orang perempuan beranak, dan tidak juga Allah itu anak yang mana keluar daripada sesuatu. Tak, memang Allah tidak gitu. Tapi ayat ni untuk faham lebih lagi pada tu. Bukan maksud beranak tu aja. Beranak tu memanglah, dia tak payah ada Qul huwallahu ahad pun kita dah faham. Takkan Allah beranak dan diperanakkan. Bukan maksud tu yang kita nak. Maksudnya beranak juga, maksudnya kita ambil macam apa maksud beranak. Beranak ni daripada satu kemudian keluar satu lagi. Maka Allah tu tak ada juga, tak begitu. Tidak satu keluar satu. Apa keluar? Keluar tangan, keluar apa-apa sekali. Keluar. Dan tidak pula daripada sesuatu tu keluar, inilah Allah. Tidak juga. Kalau kita faham beranak tu macam simple sangat. Memanglah gitu. Tu maksudnya. Jadi boleh kita kata tangan kita ni terberanak daripada, macam tu lah istilah, daripada kita lah, daripada satu tu keluar satu tu. Itu maksud tidak beranak dan tidak diperanakkan. Selain daripada menafikan orang Kristian tu, orang Nasrani kata beranak, selain daripada itu dimaksudkan dengan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan tu bukan beranak betul tu. Maksudnya tidak berjuzuk-juzuk macam ni ya. Daripada Allah keluar syum jadi yang lain. Tidak juga. Daripada yang lain tu Allah baru ada kat situ. Itu memang kita boleh faham. Dan kita boleh faham juga tidak macam kita ni. Terkeluar macam tu, terkeluar sesuatu daripada dia ataupun dia yang keluar daripada sesuatu. Tak. Tidak. Itu maksud ahad. Itu maksud ahad. Jadi wahid menafikan Allah itu wahid. Maka kita nak nafikan apa? Kita nak nafikan tak ada yang macam Allah juga. Sebiji macam Allah tak ada. Sebiji tak boleh kata. Biji itu dah makhluk kan. Sama macam sebiji orang Selangor. Orang cakap sebiji itu bukan maksud biji. Sama macam Allah. Satu lagi, sama Tuhan satu lagi. Mustahil, itu dia panggil wahid. Allah itu wahid. Esa juga, tunggal juga. Yang kedua adalah ahad. Esa juga, iaitu Allah itu tidak berjuzuk-juzuk atau tidak terima suku, tidak bersuku-suku macam kita. Tak ada kepala, tangan, tidak. Dan juga dia kata tiada menerima bahagi. Kita ni terima bahagi. Kita ni terpotong tangan kita telah terbahagi. Allah tidak gitu. Tidak gitu. Itu maksud ahad. Itu yang dinafikan oleh Bilal bin Rabah ketika letak batu besar atas dada dia kan. Dia tak cakap wahid tidak. Kan? Disebut ahad. Ahad kan? Ahad. Sehingga dia dibebaskan oleh para sahabat beli. Bilal bin Rabah kan dia hamba. Masa letak ahad tu maksud apa? Bila musyrikin dia suruh Bilal ni mengaku Lata dan Uzza, berhala tu adalah Tuhan. Berhala yang satu, Tuhan besar. Tuhan tu satu wahid. Tuhan yang besar tu, satu Tuhan yang besar. Kau kata tu Tuhan kita. Tu Tuhan. Tak nak ahad. Bila tak cakap wahid. Sebab berhala tu memang satu. Tapi ahad dengan maksud kan berhala tu kan dengan kepala dengan apa? Berjuzuk-juzuk, bersuku-suku. Maka Bilal ahad. Tak, Tuhan aku tak bersuku-suku macam ni. Tu maksud ahad. Kita pun ahad juga. Nak bangun tidur hari ni ahad tak?
Sama juga isteri kejut, bang tak pergi surau ni, ada dengar ada kuliah. Ahad tak kerja, kita Ahad juga. Jadi bezanya Ahad dengan Wahid ada dalam Asmaul Husna. Ada dalam Asmaul Husna. Kalau kita tengok 99 nama Allah itu ada dua beza, ada dua sifat. Yang pertama Wahid, yang kedua Ahad, kan? Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Betul? Al-Hayyul Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahidul Ahadu, Al-Wahidul Ahadu, Samadul Qadirul Muqtadir, sampai habis kan? Al-Wahidul Ahad. Al-Wahid lain, Ahad lain. Sebab tu 99 Asmaul Husna, salah satu, ada dua, iaitu satu Wahid, satu Ahad. Itu sebab tu perbezaan Esa tadi tu. Penting kita belajar, kita belajar tentang keesaan ataupun wahdaniyah ni penting kerana bimbang takut kita mensyirikkan Allah. Kita mensyirikkan Allah, kita mendua mentigakan Allah, ataupun kita menjuzuk-juzukkan Allah. Yang itulah kata. Kata Allah ada gitu, ada kepala, ada tangan, sebagainya. Dan kita jawab soalan-soalan tadi. Nak jawab balik soalan semua tadi, awal-awal tadi. Wahdaniyah ni menceritakan tentang, kata kat sini, bermula dalilnya esanya baharu alam ini, kerana jikalau tiada esa, Allah itu 2, 3, 4, niscaya tiada dapat orang akan sesuatu daripada alam ini. Tak terjadi alam ini, walaupun sebiji pasir tak akan terjadi kalau Allah itu ada dua. Kerana dalam kaedah ketuhanan, jika ada dua Tuhan, maka dua-duanya lemah. Jika ada tiga Tuhan, maka tiga-tiganya lemah. Tak sama macam kita. Kita kalau ada dua, kalau lawan, satu kuat, satu lemah. Boleh jadi juga dua-dua kuat, boleh jadi juga dua-dua lemah. Tapi kalau makhluk ni, dia tak boleh jadi dua-dua kuat. Kalau berlawan, akan terjadi satu masa nanti salah satu kalah. Boleh salah satu kalah. Jadi, tapi dalam kaedah ketuhanan, kalau Tuhan tu ada dua, bukan wahdaniyah, bukan esa, ada 2, 3, 4, maka semua lemah. Tuhan ada dua-dua lemah, automatik dua-dua lemah. Sama ada dua-dua Tuhan ni berpakat ataupun dua-dua ni berlawan, tetap dua-dua lemah. Kita, kalau ada dua kita dua orang lawan boleh jadi satu kuat, satu lemah. Tapi kalau Tuhan ada dua je, automatik dua-dua lemah. Kalau manusia ada dua, mungkin dua ni berpakat. Bila berpakat, dia jadi dua-dua kuat. Dua-dua kuat. Tapi Tuhan berpakat ke tak berpakat ke, dua-dua automatik lemah. Ada dua je lemah. Kenapa begitu? Kerana memang begitu kaedah ketuhanan. Mari kita buktikan. Contoh, ada dua Tuhan yang berpakat. Masing-masing buat langit dan buat bumi. Satu Tuhan buat langit, satu Tuhan buat bumi lah, sebab berpakat. Maka sebut tadi kaedah ketuhanan, kalau manusia, satu manusia buat bumi, satu manusia buat langit, dua-dua kuat. Sebab hebat tu nak buat langit bukan senang. Maka hebatlah manusia pertama. Yang manusia yang kedua buat bumi, hebat juga, ingat senang nak buat bumi. Okey. Jadi dua-dua kuat lah, kita kata. Kalau Tuhan, dua-dua lemah, bukti macam mana? Okay. Kalau Tuhan berpakat, satu Tuhan buat langit, satu Tuhan buat bumi, istilah kita dipanggil, maka ternafilah sifat ketuhanan, ataupun ternafilah sifat iftiqar, ataupun bahasa lain, wa muftaqiran ilaihi kullu ma'adahu. Maksudnya setiap sesuatu berhajat kepada Tuhan. Yang dinamakan Tuhan ni, selain daripada Tuhan dia, berhajat pada dia. Itu Tuhan. Kena faham dulu apa maksud Tuhan. Kalau orang tak faham maksud Tuhan, itu yang dia kata macam-macam
batu Tuhan, orang Tuhan. Sebab dia tak faham Tuhan tu apa. Apakah dia Tuhan? Apa maksud Tuhan? Tuhan ni maksud dia semua selain daripada dia lah. Semua selain daripada Tuhan, semua perlukan dia. Mesti perlukan dia. Itu baru nama Tuhan. Kalaulah ada yang tak perlukan dia, semua perlukan dia. Okay? Tapi ada satu kita ambil orang lah, seorang je tak perlukan dia, maka itu bukan Tuhan dah. Walaupun semua juta-juta, bilion-bilion orang perlukan dia, cuma seorang je tak perlukan dia, maka dia bukan Tuhan dah. Tuhan semua perlukan dia. Semua perlukan dia. Itulah Tuhan. Ataupun kalau bahasa kitab ni, setiap sesuatu berhajat kepadanya, kepada dia, maka dia Tuhan. Setiap sesuatu, semua berhajat pada dia, perlukan dia, maka itulah Tuhan. Jadi kalaulah Tuhan ada dua, satu buat bumi, satu buat langit, maka Tuhan yang dekat bumi, Tuhan yang dekat bumi tadi tu, perlu ke Tuhan yang pertama buat bumi. Okey, bumi ni Tuhan satu lagi buat langit. Okey, bumi ni perlu ke kepada Tuhan yang buat langit? Tak perlulah, sebab bumi ni Tuhan yang ni yang buat, kan dua Tuhan. Tuhan yang ni buat bumi, maka bumi tak perlu, dia memerlukan Tuhan yang buat bumi je, dia je. Dia tak perlu Tuhan yang buat langit. Maknanya Tuhan yang buat langit ni semua perlukan dia, ya, yang di langit, sebab dia buat langit. Tapi bumi tak perlukan dia. Bila tak perlukan dia, sebab ada Tuhan lain, maka lemah. Kerana Tuhan mesti semua perlukan dia, tak ada kecuali walaupun satu. Ini bumi Tuhan lain buat, langit Tuhan lain buat. Memanglah hebat kedua-duanya, betul, hebat kedua-duanya. Tapi bumi ni tak memerlukan Tuhan yang buat langit. Tak perlu. Sebab apa? Sebab aku dibuat oleh Tuhan ni. Bila begitu, Tuhan ni ada yang tak perlukan dia. Bila ada yang tak perlukan dia, dia bukan Tuhan. Senang aja. Ada yang tak perlukan dia, dia bukan Tuhan. Tuhan dan makhluk dia tidak boleh berpisah. Sentiasa makhluk memerlukan Tuhannya. Tak boleh, walaupun sekelip mata tak boleh. Jadi setiap sesuatu mesti bergantung pada Tuhannya. Lebih lagi, Tuhan yang buat langit tak boleh mengaku bumi tu dia punya, kan? Sebab bumi tu Tuhan lain yang buat, kan? Kalau Tuhan ada dua, satu Tuhan buat bumi, satu Tuhan buat langit. Tuhan yang buat langit tu boleh mengaku tak bumi tu dia punya? Tak boleh mengaku. Tuhan apa tak boleh mengaku? Tu bukan aku punya, tu yang lain punya. Itu bukan Tuhan. Tuhan dia mengaku semua dia punya. Dan Tuhan pula dia buat semua. Semua dia buat, Tuhan. Tiba-tiba ada Tuhan ni dia kata semua aku buat, tapi itu aku tak buat. Itu bukan Tuhan. Tuhan buat segala-galanya. Jadi kerana itulah, jika ada dua Tuhan, maka dua-dua lemah. Kerana Tuhan yang buat langit dan penduduk langit, katalah Tuhan yang buat langit dan malaikat penduduk langit ni, tak mengaku tak mengaku Tuhan bumi, sebab Tuhan aku adalah Tuhan yang buat aku lah, itulah Tuhan aku. Maka dia tak mengaku Tuhan yang buat bumi tu Tuhan dia. Memang pun bukan Tuhan dia. Maka apabila begitu je, maka dua-dua lemah. Tuhan yang buat bumi tak boleh mengaku langit tu dia punya, sebab bukan dia buat. Tuhan yang buat langit tak boleh mengaku bumi tu dia punya, bukan sebab bukan dia buat. Maka dua-dua lemah. Dua-dua lemah. Itu kalau berpakat. Kalau dua-dua Tuhan berpakat, maka dua-dua lemah. Dua-dua lemah. Kalau dua-dua Tuhan ni bergaduh, lagilah lemah. Kenapa? Tuhan ni buat bumi, Tuhan ni hancurkan bumi. Hancurlah bumi. Oh, kau hancurkan bumi aku, Tuhan yang buat bumi ni pergi hancurkan langit. Jadi maknanya kenapa dua-dua lemah? Sebab bila Tuhan ni buat bumi, ada yang lain boleh hancurkan, sepatutnya defend lah. Defend lah, patutnya. Tapi tak hancur, maka ada sesuatu yang musnah yang lain yang buat, maka lemah juga. Yang ni musnahkan yang ni, yang ni musnahkan yang ni. Maka kalau dua Tuhan berpakat, dua-dua lemah. Sebab ada yang tak mengaku dia tu Tuhan, sebab dan dia Tuhan tu pula tak boleh mengaku tu dia punya, sebab Tuhan lain yang buat.
Kalau dua-dua Tuhan berpakat. Kalau dua-dua bergaduh, lagi senang kita nak tengok dua-dua lemah. Sebab satu ni buat, yang ni hantam. Yang ni pula hantam, buat balik, hancur, buat hancur, buat hancur, buat hancur. Maka dua-dua lemah. Dua-dua jadi lemah juga. Dalam Quran, dalam surah Al-Anbiya, ini daripada dalil naqli, ayat Quran pula. Tadi akal aja, kita fikir akal aja. Allah, Tuhan itu mesti esa, tak boleh 2, 3, 4, tak boleh. Ayat Qurannya mana? Dalil Qurannya mana? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Seandainya padanya ada kedua, atau ada Tuhan yang kedua selain daripada Allah, maka tentu kedua-duanya binasa. Maksudnya bila ada Tuhan satu lagi selain daripada Allah, maka binasalah alam ni. Maka binasakanlah alam ini. Kerana itulah Allah itu wahdaniyah ataupun esa. Baik, kita nak rangkumkan. Itu je kadar fardhu ain. Kalau masuk kam, perbezaan ataupun perbahasan tentang kam yang 6, itu dah masuk fardu kifayah, maka kita tak masuk dalam ni. Lepas kita pendek aja. Dia ada lagi lawan daripada esa ni, kam, berbilang. Kam ni adalah perbahasan fardu kifayah. Jadi saya tak masuk bab kam tadi tu. Kalau biasa orang mengaji tauhid, dia ada masuk kam yang 6, kan muttasil, kam munfasil. Yang ini nak faham yang fardu ain pun dah macam pening-pening sikit. Kalau masuk kam, takut. Okey. Jadi macam mana rangkuman? Okey, kita baca balik sekali lagi. Wahdaniyah artinya esa. Lawannya dua. Mustahil dua. Mustahil Tuhan itu ada dua. Wajib esa. Wajib akal esa. Akal kita dah cerita macam-macam. Tak boleh dua, tak boleh tiga. Wajib apa? Wajib akal. Wajib akal, Allah itu esa, tunggal. Bermula dalil esanya itu, dalilnya, buktinya, hujahnya, baharu alam ni dah ada. Okey. Kerana jikalau tiada esa, kalaulah Allah itu dua, tiga, bukan satu, bukan tunggal, niscaya tiada dapat orang akan suatu daripada alam ni. Mesti alam ni tak ada. Saya dah bahas banyak kali bab ni. Jadi saya ulang balik. Dan esa pada perbuatannya, dan esa sekali zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Bermula hakikat esa itu barang yang tiada diterima suku-suku dan tiada diterima bahagi. Dah terang tadi. Okey, sambung lagi. Kata setengah ulama, bermula hakikat esanya, tunggalnya Allah itu barang yang tiada baginya bandingan suatu jua pun. Setengah ulama kata kita tak boleh nak faham. Senang kita gitu. Yang tadi kita sempat juga faham. Cerita kalau Allah dua, kalau Tuhan 2, 3, 4 lawan sebagainya lah kali, maka Allah itu esa. Hakikat sebenarnya setengah ulama kata tak faham, tak akan boleh, tak boleh masuk. Sesuatu yang sempurna, sesuatu yang lemah tidak akan dapat memahami hakikat sesuatu yang sempurna. Otak kita lemah, tak boleh kita nak faham apa maksud wahdaniyah, hakikatnya, sebenar-benarnya tak boleh. Sebahagian ulama kata, sebahagian kata boleh terima, boleh kita nak fikir. Sebab tu kata setengah ulama, wahdaniyah ni tak ada bandingan, tak boleh kita nak banding. Jadi tak boleh terima aja. Tapi setengah ulama kata tidak, boleh dibincangkan. Itu yang kita duk bincang tadi. Okey, sekarang ni yang terakhir ni, rangkuman kita nak bahas ni apa dia? Dia kata kat sini, bermula dalil esanya itu baharu alam ini. Bermula dalil ataupun hujah kita bahawasanya Allah itu esa, adanya alam. Adanya alam ni. Adanya alam ni menandakan Allah itu satu, tunggal. Macam mana nak kait tu? Yang saya sebut ini, kait dia. Macam mana? Kaitan ni adalah saya sebut kali yang ke-6 dah lah. Kan 6 kali yang kita pusing-pusing, maka Allah itu esa kan. Allah itu wujud. Pusing-pusing, maka Allah itu kekal. Allah itu mukhalafah, tak sama dan sebagainya. Ini saya ulang balik yang kali ke-6. Sebab untuk kita faham, nak tak nak, kita kena guna cara burhan dia panggil. Ni cara burhan. Mula-mula kita anggap dulu Tuhan itu ada dua, Allah itu ada 2, 3, kemudian baru kita lawan balik. Sebenarnya itu yang dibahaskan awal-awal ni. Bermula dalil esanya itu baharu alam ini. Ada alam ni, bermula dalil Allah itu esa, satu, ada alam ni lah. Kerana kalau tiada esa, kalau Allah tu 2, 3, ni saya tiada sesuatu, tak jadilah alam ni. Kerana Allah itu lemah. Kalau kita baca memang kita boleh faham, tapi tak berapa nak tangkap sangat.
Saya ulang balik. Kita tak nak guna kaedah burhan. Kita guna kaedah baca aja. Okey. Allah itu esa, kan? Dalilnya, hujahnya ada, Allah itu satu, hujahnya ada alam ni. Dia kata kat sini, kalaulah Allah itu bukan 1, 2, 3, maka tak adalah alam ni. Okey, tak adalah alam ni. Kenapa pula? Kalau Allah tu 2, 3, maka lemah. Tak boleh terima. Bukan tak boleh terima, tak boleh nak tangkap. Bolehlah sikit-sikit. Mari kita tangkap sungguh-sungguh. Faham sungguh-sungguh. Macam ni cara untuk kaedah burhan, untuk faham kaedah tadi, ayat tadi. Kalau Allah itu tidak esa, kalau Allah itu tidak esa, 2, 3, 4, maknanya Allah ada sifat kekurangan, kan? 2 kan sifat kekurangan, 3 kan sifat kurang. Kita faham gitu. Kalau Allah itu tak mempunyai sifat esa, Allah itu tidak mempunyai sifat esa, Allah itu bukan satu, maknanya 2, 3, maka Allah tadi, Tuhan tadi ada sifat kekurangan. Okay. Jika Allah bersifat dengan sifat kekurangan, kurang-kurang tu kan lemah, niscaya Allah lemah. Itu dia kata lemah tadi tu. Jika Allah lemah, lawan lemah apa? Kuasa, kan? Jadi jika Allah lemah, tak kuasa. Tak kuasa tu lemah lah, kan? Tidak berkuasa, lemah, samalah. Jika Allah itu lemah, maka Allah itu tidak berkuasa. Jika Allah itu tidak berkuasa, boleh buat alam ni? Tak boleh buat alam ni. Yang boleh buat alam ni hanya yang berkuasa. Okey. Jika Allah tidak boleh buat alam ni, maka alam ni tak ada lah. Alam ni tak ada lah kalau Allah tak boleh buat. Okey. Apakah hukum alam ni tak ada? Mana boleh alam ni tak ada? Alam ni dah ada. Kita ni alam. Kita ni alam. Maka alam ni dah ada. Maka mustahil alam ni tak ada. Sebab kita dah ada. Dan kita alam. Alam ni pun alam, kita pun alam. Maka alam ini mustahil. Hukumnya mustahil kerana alam ni dah ada. Kita dah nampak. Dah ini memang ada. Dah alam ni dah ada. Nyata daripada adanya alam ni, tentulah ada pencipta yang esa tadi. Nyata daripada yang mencipta tu alam ni, tentulah dia berkuasa dan tidak lemah. Bila Allah itu berkuasa, tidak lemah tadi, maknanya Allah tidak mempunyai sifat-sifat kekurangan. Bila Allah tidak mempunyai sifat-sifat kekurangan, tentulah Allah bersifat dengan wahdaniyah. Tadi saya selit-selit ni, saya baca sekaligus. Kalau Allah tidak esa, maka Allah itu ada sifat kekurangan. Sebab esa tu sifat sempurna, 2, 3 tidak esa, sifat kurang. Ada 2 kan kurang, 3 kurang. Okay. Jika Allah tidak ada sifat esa, Allah itu tidak esa, maka Allah itu kurang. Bila Allah itu kurang, ada sifat kekurangan, maka lemah. Kurang ni lemah. Jika Allah lemah, maka tak kuat. Ialah lemah tu tak kuat. Jika Allah tak kuat, tak berkuasa, tak boleh buat alam ini. Jika Allah tak boleh buat alam ini, alam ni tak ada. Hukum alam ni tak ada mustahil. Sebab alam ni dah ada. Ni alam. Maka dengan adanya alam dalam pandangan mata kita ni, maknanya tentu ada pencipta yang berkuasa. Mestilah pencipta yang berkuasa dan pencipta yang tidak lemah. Sebab alam ni dah ada. Bila Tuhan Allah Ta'ala yang buat alam ni yang tidak lemah dan berkuasa, tentulah bila berkuasa tak ada sifat kekurangan. Kalau ada sifat kekurangan, tak nama berkuasa. Okey, bila yang cipta alam ni, Tuhan ni, iaitu tidak bersifat dengan sifat kekurangan, mestilah dia bersifat dengan wahdaniyah. Kalau perhati baru boleh faham. Kalau tak perhati, tak akan boleh faham. Bab ketuhanan saya cerita banyak kali dah. Bab Tuhan kena guna otak untuk fikir. Bab tentang tauhid, bab tentang fiqh, hukum hakam, tak payah fikir, pakai otak, terima aja. Batal wuduk, kentut, ambil wuduk balik. Tak payah fikir. Kenapa nak ambil? Kalau tak ambil tak boleh. Dah kentut, tak payah fikir. Tak payah fikir. Sembahyang 5 waktu, kena sembahyang subuh pagi-pagi. Kenapa? Tak payah fikir, sembahyang aja. Tu bab fiqh. Bab hukum hakam tak payah fikir. Tak payah. Sebab tu orang suka mengaji bab fiqh. Saya pengajian fiqh 80%. Sebab fiqh tak payah fikir. Maksud tak payah fikir tu, kenapa tak payah? Cuma belajar. Macam ni hukumnya gini. Haram, halal. Tak payah fikir. Nak fikir pun silakan. Siapa suruh? Boleh je fikir. Kenapa riba tu haram? Tak payah fikir. Terus tak payah mengamalkan riba. Kenapa mencuri tu haram, berdosa? Tak payah fikir. Tapi nak fikir boleh lah.
Kalau mencuri, orang kerja penat-penat, lepas tu dia ambil. Oh, sedap lah kau, sebab tu haram. Itu kau nak fikir sila kan. Tapi tak disuruh fikir pun. Tapi bab tauhid mesti kena fikir. Tak fikir takkan dapat. Takkan dapat. Dia mesti fikir. Kena renung, termenung je, baru dapat. Balik kadang-kadang belajar ni petang kan baru faham. Lepas termenung, fikir. Kena fikir. Tu bab tauhid. Bila kena fikir, guna akal. Kita ni kurang sikit bab guna akal. Orang kafir, Allah takdirkanlah orang kafir suka fikir. Allah takdirkan kita ni kurang sikit, tak suka fikir. Oh, teruk kata gitu bangsa sendiri. Itu hakikat. Bukti. Kereta yang paling hebat, BMW, Mercedes. Orang Melayu ke yang fikir? Kita fikir pun dapatlah buat Proton, Pro 2. Itu pun berapa persen yang betul-betul kita fikir? Berapa persen je? Yang lain semua ambil luar. Enjin dari mana? Jepun juga. Kita buat sendiri ke enjin? Kita ambil. Tapi ada lah kita punya kat kereta tu. Pro 2 Proton tu ada kita punya. Tapi bukan semua. Semua yang hebat-hebat semua dia orang fikir. Komputer kita yang buat lah. Kita fikir tak? Buktinya kita malas fikir. Tapi orang kafir suka fikir. Sangat suka fikir. Kita kalau Allah takdirkan orang Melayu ni malah rajin, kalau Allah takdirkan orang Melayu ni bukan Islam, lahir-lahir Islam baka kita ni kan, silap-silap payah kita nak masuk Islam, payah kita malah fikir. Buat Tuhan kita rajin fikir tak? Cuba fikir. Sekejap lagi saya akan ulang sekali lagi. Ketujuh dah. Bab ni sekali saya ulang sekali lagi yang tadi tu. Saya nak cerita pasal orang lelaki, orang Melayu, dia memang malas fikir. Kalau ditakdirkan orang Melayu ni memang kafir, lahir-lahir kafir, rasanya payah nak masuk Islam. Mujurlah. Tapi walaupun gitu malah fikir kita ada kelebihan lain, iaitu lembut dan redha. Kita baik kat situ. Apa-apa orang buat kita sabar, itu kuat kita. Sabar dan redha itu kita kuat. Orang Arab tak ada. Selisih sikit bertumbuk silap maki. Contohlah masuk kita dengan bangsa lain. Bangsa lain kadang-kadang dia lebih kat situ. Tapi dia kuat fikir. Tapi dan Allah takdirkan dia lahir-lahir negara kafir, lahir-lahir memang kafir. Maka dia orang akan masuk Islam. Orang suka fikir Tuhan yang sebenar dan sebagainya. Dia orang suka fikir dunia dan dia orang suka fikir ketuhanan. Kita Allah takdirkan malas fikir, dan tapi Allah takdirkan apa? Bukan. Kita Allah takdirkan lahir-lahir Islam, cuma kekurangannya malas fikir. Itu je lah. Malas fikir. Buktinya tengoklah, semua import ya. Semua import. Beras pun import. Saya baru tahu beras pun import. Padahal kita ada jelapang padi yang Kedah. Import juga. Kenapa? Sana lagi best. Beras wangilah, beras itulah. Kita tak boleh. Sana boleh buat setahun 2 kali. Kita setahun memang kadang-kadang boleh 2, kadang-kadang sekali je. Kadang-kadang kan kita ada masalah sikit import. Kalau diorang tak bagi beras, kita memang boleh kebuluh lah, banyak kita kebuluh lah kita. Sedangkan kita makan beras. Tapi tak apa. Walaupun kita malah fikir, kita usahalah. Saya ulang balik. Kalau Allah itu tidak esa, kalau Allah itu tidak tunggal, tidak esa, maka Allah itu kurang, bersifat dengan sifat kekurangan. Jika Allah itu bersifat dengan kekurangan, maka Allah itu lemah. Jika Allah itu lemah, maknanya tak kuasa. Jika Allah itu tak berkuasa, tak boleh buatlah alam ni. Jika Allah tak buat alam ni, tak adalah alam ni. Jika hukum alam ni tak ada, mustahil. Sebab alam ni dah ada, kita ni alam, semua ni alam. Maka hukum alam ni tak ada adalah mustahil, kerana alam ni dah ada. Nyata daripada adanya alam ni, mestilah ada pencipta. Mestilah ada pencipta, iaitu Allah. Nyata daripada Allah Ta'ala cipta alam ni, tentulah Allah Ta'ala itu berkuasa. Nyata daripada Allah Ta'ala itu berkuasa sebab dia cipta alam ni, mestilah tak lemah, tak kurang, tidak kekurangan. Apabila Allah tidak bersifat dengan sifat kekurangan, tentulah Allah bersifat dengan esa. Kerana kalau tidak esa, dia automatik kurang. Fikir, insya-Allah boleh dapat. Masuk kita akan datang qudrah. Qudrah ni perbahasan dia semakin mudah sikit lah. Dia semakin mudah. Qudrah adalah sifat ma'ani. Qudrah, Allah tu qudrah, kuat. Kuasa kan senang kita faham. Kuasa. Wallahu alam. Kita tangguh dulu, insya-Allah kita sambung akan datang. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr.
Sanadfi khusrin illa alladziina aamanu.